Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustaz? Harap semua sihat ya. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini tentang bab hadis. Sebelum ni kita telah belajar tentang maksud hadis, kepentingan hadis, dan kita telah baca hadis yang berkaitan dengan mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua. Kita juga telah belajar tentang terjemahannya. Jadi, hari ini kita sambung pelajaran tersebut di mana kita akan membincangkan tentang ciri-ciri untuk menjadi seorang yang mengasihi orang yang lebih muda, ataupun kita perlu tahu ciri-ciri bagaimana untuk menghormati orang yang lebih tua. Okey. Samping itu, kita juga akan belajar tentang kesan-kesan sekiranya kita beramal dengan pelajaran kita pada hari ini. Baik. Boleh dapat sebelum kita mulakan? Okey, bagus. Okey, sekarang kita lihat apakah adab mengasihi orang yang lebih muda. Okey, antaranya yang pertama, kita haruslah berbicara dengan nada yang mesra. Macam mana tu? Kita perlu cakap dengan lemah lembut, kita cakap dengan suara yang sedap didengari. Bukan berkata-kata dengan kasar, dengan kata-kata yang memarah-marah orang. Itu kita elakkan. Okey. Baik, seterusnya yang kedua, kita hendaklah mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Contohnya awak tahun 3 jumpa adik tahun 2 ataupun tahun 1. Kita berhubung baik dengan dia. Kita beri layanan yang baik, bukan cari gaduh dengan mereka. Okey, seterusnya yang ketiga ialah menasihati dengan kata-kata yang baik. Sekiranya ada orang muda yang berjumpa dengan awak untuk meminta nasihat, jadi kita berikan nasihat yang baik, yang boleh difahami, bukan makin mengejek mereka. Okey. Kita nasihat secara elok-elok. Boleh? Baik. Okey, seterusnya yang keempat, iaitu kita perlu melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Contohnya awak sebagai abang atau kakak, awak perlu lihat adik awak dengan penuh kasih sayang. Apa yang diorang nak, kalau kita boleh tunaikan, kita tunaikan. Jangan bergaduh dengan mereka. Itu yang paling penting. Okey? Beri layanan dan kasih sayang yang baik kepada adik-adik awak. Okey. Dan yang kelima, adab mengasihi yang muda, iaitu menunjuk contoh teladan yang baik. Sebagai orang yang lebih dewasa ataupun orang yang lebih tua, awak perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada orang muda. Kita tengok awak, contohnya awak sebagai abang atau kakak, awak kena jadikan contoh yang baik untuk adik-adik awak, supaya diorang lihat awak, wah, abang ni baguslah, kakak ni baguslah. Jadi diorang seronok nak tengok, dia ikut apa yang awak lakukan. Kalau awak buat benda yang baik, jadi diorang pun akan jadi macam awak, ikut buat benda yang baik. Boleh dapat? Okey? Ada 5 sahaja. Okey? Ada 5 sahaja yang Ustaz dah sebut tentang adab
mengasihi yang muda. Iaitu yang pertama tadi berbicara dengan nada yang mesra, dan yang kedua mewujudkan hubungan baik dengan orang muda, dan yang ketiga menasihati dengan kata-kata yang baik. Yang keempat tadi ialah melihat mereka dengan penuh kasih sayang, dan yang kelima menunjukkan contoh teladan yang baik. Itu adalah adab mengasihi yang muda. Baik, sekarang kita lihat apakah adab menghormati orang tua. Okey. Yang pertama, memanggil dengan panggilan terhormat. Bagaimana? Contohnya, kalau awak jumpa orang yang lebih tua, nampak berusia, panggillah atuk atau nenek. Kalau jumpa yang tua sikit macam mak ayah awak, panggillah pakcik ataupun makcik. Jika tua sikit daripada awak, awak perlulah panggil abang atau kakak. Janganlah panggil hoi, hoi, hoi. Itu tak naklah, tak elok. Okey? Boleh? Bagus. Seterusnya, yang kedua ialah meminta nasihat dan bimbingan. Ya, apabila kita dalam masalah ataupun ada kemusykilan, kita jumpa orang yang lebih tua dan kita minta pendapat dan nasihat daripada mereka. Kita minta bimbingan daripada mereka supaya mereka dapat nasihat kita dengan lebih baik dan membimbing kita untuk menjadi lebih baik dan menyelesaikan masalah kita. Okey. Yang ketiga ialah memberi salam. Bagaimana mengucap salam? Assalamualaikum. Tak susah pun kan nak bagi salam. Dapat pahala lagi. Okey? Boleh? Jumpa orang yang lebih tua, bagi salam. Ingat tu. Okey, seterusnya yang keempat ialah sopan santun dalam berbicara. Kita bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita, janganlah kita meninggi suara. Lebih-lebih lagi kepada ibu atau bapa kita. Contohnya, mak minta tolong basuh pinggan. Naura, tolong basuh pinggan. Ibu ada kerja ni. Kamu jawab apa? Sekejaplah mak. Nora tengah buat kerja ni. Macam tu ke? Itu contoh yang tak elok. Macam mana contoh yang elok? Terus jawab. Okey ma. Nora buat sekarang. Itu bagus. Boleh? Kita bercakap dengan nada suara yang elok. Nada suara yang bagus. Nada suara yang rendah sahaja. Jangan tinggi-tinggi suara. Okey? Bersopan santun. Itu amalan terbaik. Okey. Seterusnya yang kelima, iaitu ringan tulang untuk membantu. Contohnya, ayah minta tolong basuh kereta sama-sama. Jom, Adam. Jom basuh kereta dengan ayah. Terus awak bersiap-siap bantu sama ayah basuh kereta. Ringankan tulang awak. Macam mana nak ringan tulang? Apa maksud ringan tulang tu? Ringan tulang ni ialah rajin membantu. Okey. Tak kira lah basuh kereta ke, kemas rumah ke, mop lantai ke. Okey. Yang penting ringankan tulang awak untuk membantu. Boleh? Bagus. Baiklah.
Yang keenam ialah taat kepada orang tua. Bagaimana nak taat kepada orang tua? Kita ikut perintah mereka selagi tidak melanggar larangan Allah. Okey? Selalunya mana ada orang suruh awak buat jahat? Okey? Biasanya ibu bapa ataupun orang tua akan menyuruh awak buat benda-benda yang baik. Tapi kalau ada yang menyuruh awak melakukan benda yang tak elok, jangan buat. Okey. Faham? Dan apabila awak lalu di depan orang yang lebih tua daripada awak, tunduklah sedikit. Janganlah tunduk sampai sujud. Tunduk sikit saja. Menandakan awak hormat kepada mereka. Boleh? Boleh buat? Okey, bagus. Seterusnya, yang ketujuh ialah bersikap lemah lembut. Macam mana bersikap lemah lembut tu? Jadi lemah macam tu je ke? Bukan. Awak perlu menunjukkan sikap-sikap yang baik. Contoh sikap yang baik apa dia? Bercakap benar, jujur, amanah, tidak berbohong. Jadi bersikap dengan lemah lembut. Okey. Boleh ya? Dan yang terakhir, yang ke-8, adab menghormati orang tua ialah dahulukan orang tua dalam semua hal. Okey, contoh dia makan malam. Apabila mak awak dah hidang di atas meja, dah sediakan nasi, lauk, air, semua dah duduk. Jangan cepat-cepat awak makan terus. Jangan laju je awak minum. Tunggu dulu. Mak ayah awak duduk sama-sama, baca sama-sama. Mak atau ayah awak dah mula makan, barulah awak makan. Selagi mak ayah awak belum makan, jangan makan dulu. Sebab apa? Sebab kita tunjukkan rasa hormat kepada mereka. Okey. Boleh amalkan ya? Ustaz Arab boleh. Bagus. Baiklah. Sekarang kita lihat kesan mengasihi orang yang lebih muda daripada kita. Okey. Yang pertama ialah disayangi dan dihormati. Yang kedua, keluarga hidup bahagia. Yang ketiga, masyarakat hidup aman. Yang keempat ialah orang muda lebih sopan. Dan yang kelima ialah wujud kerjasama dalam semua urusan. Okey. Dan kesan menghormati orang yang lebih tua pula ialah wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Seterusnya yang kedua ialah kehidupan lebih diberkati. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Yang keempat, dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah kehidupan masyarakat lebih harmoni. Boleh dapat? Bagus. Itu adalah kesan-kesan mengasihi orang yang lebih muda dan juga menghormati orang yang lebih tua. Jadi, apa yang kita belajar pada hari ini tentang mengasihi yang muda dan menghormati yang tua? Ustaz harap
awak dapat amalkan dalam kehidupan harian awak, supaya hidup kita lebih harmoni dan lebih kasih sayang. Semoga kita dapat amalkan setiap hari. Okey. Sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.